Terima kasih Tan Sri memberikan saya peluang untuk membahas undang-undang membina Akta Profession Undang-Undang. Pindaan undang ini ialah untuk membuka perkhidmatan peguam kepada peguam asing. Kita sudah tahu dengan mengadakan GATS dan WTO, globalisasi dan liberalisasi negara kita hendak membuka pintu kita untuk perkhidmatan. Tetapi yang penting ialah masa, cara dan apa bidang peguam asing ini dapat mengamalkan di negara kita. Majlis Peguam telah bincang dengan Peguam Negara, Bank Negara Malaysia dan Kerajaan selama 10 tahun. Dan saya dimaklumkan bahawa Majlis Peguam sokong rang undang-undang ini. Tetapi kita sebagai wakil rakyat bertanggungjawab untuk menimbulkan beberapa isu supaya kita dapat melindungkan peguam tempatan dan juga rakyat kita. Apa peguam asing hendak? Ialah pasaran sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan adalah satu sektor yang penting di negara kita mengikut rancangan Malaysia yang ke-10. Sektor perkhidmatan menyumbang 58% kepada KDNK. Dan mengikut rancangan sektor ini dijangka berkembang dengan kadar 7.2% setahun sehingga 2015 dan sumbangan akan naik sehingga 61%. Maknanya ini adalah satu sektor yang begitu penting kepada kita dan ini adalah sektor yang mana negara asing hendak masuk ke dalam pasaran kita. Apa yang kita hendak buat ialah menjaga supaya kita tidak membukakan pintu begitu luas sehingga peguam asing akan menang dan negara kita rugi. Oleh itu kita nak tanya, adakah masa ini sesuai? Iaitu adakah peguam kita sedia untuk cabaran liberalisasi? Ada beberapa rakan di Dewan ini telah berkata mereka berharap firma peguam tempatan bila kita membuka pintu kepada peguam asing boleh bersaing dengan mereka. Tan Sri, saya hendak memberikan maklumat bahawa pada masa ini dan pada masa jangka pendek firma kita tidak boleh bersaing dengan gergasi firma antarabangsa. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kubang Krian, jumlah peguam Malaysia hari ini adalah 14,276. Firma adalah 6,219. Ini puratanya ialah setiap firma adalah 2 atau 3 peguam. Ini adalah saiz firma peguam kita. Mengikut maklumat yang saya ada pada tahun 2004, firma kecil adalah 4,426. Firma sederhana 68. Firma yang besar di Malaysia adalah hanya 6. Bila kita banding dengan firma peguam antarabangsa yang terbesar, Baker & McKenzie, pendapatan mereka pada tahun 2011 adalah $2.265 bilion, yang besar. Yang kedua, DLA Piper, pendapatan mereka juga $2.25 bilion. Yang ketiga, Slate, Mega & Flom, $2.1 bilion. Selepas itu, Clifford Chance, $1.87 billion. Latham & Watkins, $1.92 billion. Dan jumlah
peguam mereka, Baker and McKenzie, adalah 3,805. Yang kedua ialah 3,348. Yang lain mereka ada lebih daripada 2,000. Ini jelas bahawa firma antarabangsa ini adalah gergasi, dan banding dengan firma kita yang besar, kita tidak boleh bersaing pada hari ini. Oleh itu kita nak tanya, apa yang kita boleh buat dengan cara mereka dibenarkan masuk ke negara kita, dan apa bidang undang-undang mereka hendak dibenarkan. Mengikut masa, negara yang sedang membangun telah dinasihatkan pada round Uruguay bahawa liberalisasi hanya hendak dibuat bila negara itu sedia untuk cabaran. Dan ada satu strategi untuk perkhidmatan, satu plan dan strategi sebelum sektor ini dibukakan. Soalan saya ialah, apakah plan dan strategi untuk perkhidmatan di negara kita supaya rakyat kita sedia untuk cabaran ini? Dan apakah benefit dan kos untuk meliberalisasikan perkhidmatan peguam kepada negara asing? Kalau kita tidak membuat analisa ini, bagaimana kita boleh membuka pintu kita dengan tidak mengetahui kesan positif atau negatif? Ada yang dikatakan firma kita dapat bersaing dan boleh membuka pejabat di negara asing. Tetapi kita ada masalah, iaitu pertama, kita tidak ada satu brand name. Kedua, kita kurang pengalaman dalam bidang undang-undang negara asing atau international. Firma kita kekurangan modal kewangan dan juga kekurangan anak guam di negara asing. Kita juga hendak tanya, bila kita membuka pintu kita kepada negara peguam asing, adakah negara ini memberikan balasan kepada kita? Dan kalau mereka membuat begitu, bolehkah firma kita dapat bersaing di negara itu? Tadi Yang Berhormat Kubang Krian dan juga Yang Berhormat Kuching dan Batu Sadong telah sentuh perkara tentang Sabah dan Sarawak. Dan ini menunjukkan pada hari ini negara kita belum sedia, kerana kita belum dapat menyelesaikan perkara antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung, di mana peguam di Semenanjung tidak boleh mengamal di Sabah dan Sarawak. Dan kalau itu menjadi satu masalah, memang jelas ada masalah bila peguam asing datang. Perkara yang kedua ialah, apa bidang seharusnya kita membenarkan peguam asing mengamalkan di negara kita? Komitmen Malaysia selepas round Uruguay pada 1995 ialah membenarkan home country laws, iaitu peguam asing boleh memberikan nasihat atau mengamalkan undang-undang negara asal mereka walaupun di tanah air kita. Kedua ialah international laws. Peguam asing dibenarkan memberikan nasihat dan transaksi undang-undang negara yang ketiga. Ketiga ialah offshore corporation laws, iaitu undang-undang Malaysia tetapi hanya diterhad kepada offshore corporation. Dan peguam asing juga terhad memegang equity sehingga 30%. Saya melihat undang-undang ini dan saya tidak tengok bahawa apa yang komitmen yang ada dinyatakan di dalam undang-undang ini. Kerana kita hendak tanya, apa peguam asing hendak? Memang mereka tidak minat untuk menjadi peguam
untuk kes jenayah atau kes cerai atau kes keluarga. Mereka berminat ialah transaksi corporate dan transaksi international. Oleh itu, kita boleh menghadkan mereka kepada apa yang kita memberikan komitmen, iaitu home country laws dan international laws. Tetapi apa yang telah dicadangkan ialah untuk kewangan Islam antarabangsa, International Islamic Finance. Dan kalau kita boleh menghadkan ini supaya tidak sentuh host country laws, saya berpandangan bahawa ini adalah satu win-win situation. Tetapi kalau kita membuka pintu terlalu luas sehingga peguam asing dapat mengamalkan bidang tempatan, ini akan terjejas peguam-peguam kita dan juga rakyat kita. Oleh itu saya cadangkan kita buka tetapi jangan begitu luas. Apa yang dicadangkan ialah mereka dapat mengamalkan di dalam bidang kewangan Islam antarabangsa, cross-border Islamic finance transaction, non-ringgit Malaysia denominated sukuk, international trust, international treasury transactions, international takafu. Dan jangan sentuh kes mahkamah tempatan atau undang-undang mengenai tanah, jual beli tanah dan sebagainya. Perkara yang ketiga ialah tentang cara peguam asing boleh mengamalkan undang-undang di negara kita. Melihat undang-undang ini ada 3 cara. Ya, pertama ialah mereka bekerja dengan firma tempatan. Kedua ialah dengan joint venture. Ketiga ialah mereka sendiri membuka pejabat. Pada pandangan saya dan pengalaman yang telah diada di Singapura dan di Hong Kong, di Vietnam, cara joint venture tidak akan memberikan apa manfaat kepada rakan kongsi tempatan kerana mereka terlalu besar, dan mereka juga tidak akan memberikan manfaat dengan memindahkan teknologi transfer, kerana di dalam hari ini dengan cara internet mereka tidak perlu untuk mengadakan peguam tempatan. Oleh itu saya meminta peraturan dan syarat diadakan supaya mereka hendak melantik peguam tempatan di dalam joint venture atau firma mereka. Kedua ialah apakah equity yang mereka boleh memegang. Ada dicadangkan bahawa mereka terhad kepada 30% atau 40%. Tapi ini adalah satu perkara yang penting kerana mereka adalah firma yang besar. Kalau kita tidak mengadakan satu peraturan undang-undang yang kuat, mereka akan mengambil equity yang menjadi majoriti atau menggunakan rakan kongsi tempatan sebagai satu Alibaba dan Fran. Kedua ialah bila mereka membuka firma mereka sendiri, kita hendak mengadakan syarat supaya mereka dapat mengawalkan mereka dengan teliti. Saya melihat kita ada peraturan di dalam klausa 40L, tetapi ini hendak diketatkan kerana pengalaman di Australia menunjukkan bila firma international ini membuka, majlis peguam di Australia tidak dapat mengawalkan mereka kerana mereka terlalu besar. Dua perkara juga hendak disentuh, iaitu ialah latar belakang peguam asing. Mengikut akta kita, Majlis Peguam, Jawatankuasa Peguam, Polis
dan Jabatan Peguam Negara boleh siasat latar belakang orang sebelum mereka menjadi peguam. Kita juga hendak ada satu cara bahawa kita dapat mensiasat latar belakang mereka, walaupun firma ada nama, tetapi peguam individu itu hendak juga disiasat dengan teliti. Dan juga tentang tabung pampasan. Mereka juga, peguam asing, firma asing, hendak bayar ke dalam tabung dan dengan lebih besar, kerana transaksi mereka adalah berjuta-juta ringgit. Kalau rakyat kita ditipu atau mereka memberikan nasihat yang cuai, anak guam mereka berhak untuk menuntut daripada tabung peguam kita. Dan bila kita melihat saiz kes yang kita buat, kalau tuntutan dibuat di dalam berjuta-juta, tabung kita akan menadakan masalah. Sebab itu saya cadangkan bahawa mereka hendak Tak apa, take your time. Ya. Sebab itu saya mencadangkan bahawa mereka hendak membayar satu bayaran selaras dengan transaksi mereka. Pada akhirnya, peguam tempatan hendak dapat bersaing dan kerajaan boleh membantu. Pemandu telah memberikan grant dan saya minta grant ini diberikan dengan lebih besar supaya peguam tempatan dilatih dan juga diberikan sumbangan pinjaman wang supaya mereka dapat menjadi lebih besar sehingga satu hari dapat bersaing dengan firma-firma internasional ini. Pada akhirnya, Tan Sri, GATS dan WTO dan liberalisasi kita tidak boleh dinafikan. Kita hendak mengikut apa yang terbaik. Tapi yang penting ialah jangan kita membuka pintu terlalu luas sehingga peguam kita dan rakyat kita rugi dan hanya peguam asing menang. Kita hendak mengadakan satu balance supaya kita dapat mencapai satu situasi yang boleh dikatakan win-win. Sekian, terima kasih.